Okay, semua boleh dengar suara cikgu kan? Boleh cikgu. Okay, skrin cikgu nampak jelas ke? Nampak? Nampak. Okay. Jika tak ada apa-apa masalah. Kalau ada kawan-kawan kamu yang nak masuk, kamu beritahu cikgu Takut cikgu tak perasan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Okay, semua dah sedia dengan buku-buku masing-masing? Dah cikgu. Dah cikgu. Okay. Semua kalau dah sedia, kita mulakan kelas kita hari ini Okay. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, cikgu nak kamu boleh start imbas kembali apa yang dah kamu belajar pada minggu lepas berkenaan dengan garis lurus. Apa yang dah kamu belajar minggu lepas berkenaan garis lurus? Bentuk persamaan garis lurus. Lagi? Bentuk persamaan garis lurus macam mana? Ada boleh jawab? Bentuk persamaan garis lurus. Persamaan dia macam mana? Seorang? Y Betul. sama dengan Y sama dengan MX plus C. Ya, okey. Y sama dengan MX plus C. Okey. M dia adalah? Kecerunan. Kecerunan. C dia pintasan. Okey. Lagi bentuk apa lagi selain kecerunan? Selain bentuk kecerunan, bentuk apa yang kita ada tadi? Bentuk dengan pintasan. Ya, bentuk arm dan pintasan. Okey. Macam mana kita nak cari bentuk kecerunan ni? Macam mana kita nak cari kecerunan ni? Formula dia apa? Boleh soal beritahu cikgu apa formula kecerunan kita nak cari? Macam mana kita nak cari kecerunan ni? Pintasan Y bahagi pintasan X. Lagi? Ya, pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Tapi ada negatif jangan tinggal kat depan negatif. Kita pun boleh gunakan cara 2 point kan untuk cari kecerunan. Lepas tu macam kamu sebut tadi, kita ada persamaan bentuk arm dan persamaan bentuk pintasan. Okey. Okey, ni yang dah kamu belajar pada minggu lepas. Macam mana kamu nak tukarkan persamaan garis lurus ni kepada bentuk arm ataupun bentuk pintasan. Macam mana kamu cari kecerunan semua. Okey. Okey, mari kita tengok untuk hari ni. Kita pun akan masuk berkenaan dengan garis lurus bab 9. Di bawah 9.1 garis lurus. Terdapat 3 standard pembelajaran yang kita nak fokuskan hari ni. Okey. Yang pertama, menentukan persamaan suatu garis lurus. Yang kedua, menentukan titik persilangan bagi 2 garis lurus. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okey. Mari kita tengok. Okey. Apa itu? Okey. Mari kita tengok. Cara menentukan persamaan garis lurus. Okey. Persamaan suatu garis lurus Y sama dengan MX plus C boleh ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Okey. Yang pertama. Okey, yang pertama kita tahu. Okey, Y sama dengan MX plus C adalah persamaan bagi satu garis lurus. Okey, yang pertama kita mestilah tentukan nilai kecerunan M. Okey, mula kita cari nilai kecerunan M untuk menentukan persamaan garis lurus ni. Okey, yang kedua, tentukan satu titik yang dilalui oleh garis lurus atau pada garis lurus tersebut. Okey, yang kedua mestilah kita tentukan satu titik. Kalau kita ada satu garis lurus, garis cikgu tak berapa lurus. Okey. Kita ada satu garis lurus, kita tentukan satu titik sama ada kat sini, kamu boleh ambil titik ni ataupun titik kat tengah ni pun janji di atas satu garis lurus. Okey. Yang ketiga, gantikan nilai kecerunan M, nilai koordinat X. Okay. Nilai koordinat X dan nilai koordinat Y dari titik ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C untuk menentukan nilai C, iaitu nilai pintasan Y. Okey. Yang ketiga, kita dah ada nilai kecerunan. Okey, kita dah ada kecerunan.
kita dah ada nilai koordinat X dan koordinat Y. Jadi, yang kita perlu cari adalah C. Okey. Okey, kita nak cari C. Kita dah ada Y, koordinat Y, kita dah ada kecurunan M, kita dah ada koordinat X. Jadi kita boleh cari C. Okey, ini ada yang ketiga. Kita menentukan nilai C untuk pitasan Y. Okey, nilai C ni adalah pitasan Y. Okey, ini adalah yang ketiga. Di mana kita masukkan nilai koordinat Y, kita masukkan nilai koordinat X, kita ada masukkan nilai kecurunan. Okey, koordinat ni kita ambil daripada satu titik. Contoh kita ambil titik yang ni. Okey, contoh dia 3, 2. Jadi kita masukkan nilai koordinat X dia 3. Okey, kita masukkan 3 kat sini dan nilai koordinat Y dia adalah 2. Lepas tu kita masukkan kecurunan yang kita ada. Okey, ni step yang ketiga. Okey. Untuk step yang keempat, kita gantikan nilai kecurunan. Okey. Nilai kecurunan dan nilai pitasan Y yang ditentukan ke dalam persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Okey, kita dah dapat masa dekat nombor 3 kita dah dapat C. Kita pun dah ada M. Jadi kita masukkan balik nilai kecurunan dan pitasan Y ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey, kita gantikan tempat M dan tempat C. Okey, dapatlah kita satu persamaan garis lurus. Okey. Kat sini ada siapa-siapa tak faham ke? Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu tunjuk contoh untuk seterusnya bagi lebih jelas lagi? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Mari kita tengok contoh untuk kamu lebih faham lagi cara kita menentukan persamaan. Okey. Mari tengok contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan 1/2 dan melalui titik P. Okey. Kita ada M. Okey, kat sini adalah M. Okey, ni ada. Okey, kita ada M. Dan kita ada titik P. Ni kita ada satu titik. Okey. Seterusnya. Okey. Ni adalah penyelesaian dia. Okey, kita ada titik M. Kita ada kecurunan M 1/2 dan kita ada satu titik iaitu 6, 8 di mana yang ni adalah koordinat X dan ini adalah koordinat Y. Okey. X dia adalah 6, Y dia adalah 8. Okey. Seterusnya, kita gantikan nilai M, X dan Y ke dalam Y sama dengan MX plus C untuk menentukan nilai C. Okey, kita nak cari nilai C. Okey, kita nak cari nilai C. Okey. Kita dah ada Y, kita dah ada M, kita dah ada X, kita masukkan dalam persamaan. Okey, kita masukkan Y, kita gantikan dengan 8. Okey. M kita gantikan dengan 1/2 dan X kita gantikan dengan 6. Tambah dengan C. Okey. Macam mana cara dia? Okey. Seterusnya. Okey. 8 sama 1/2 darab dengan 6. Kita dapat 3 tambah C. Okey. Betul. Okey. Lepas tu seterusnya. Kita pindahkan. Okey. Kita ada sini. Okey. Macam ni. Okey. Kita ada 8 sama dengan 3 plus C. Okey. Untuk pindah kita hanya nak C saja. Kita nak tahu nilai C. Jadi kita pindahkan 3. Okey. Untuk pindahkan 3, kita tolak 3. Kita ada di sini positif 3. Jadi kita tolak 3. Apabila sebelah kanan tolak 3, sebelah kiri pun kita kena tolak 3. Okey, 8 tolak dengan 3 sama dengan 3 tolak dengan 3 tambah C. Okey. Kita dapat nilai yang baru. 8 tolak 3, 5 sama dengan 3 tolak 3, kosong. Jadi tinggal C sahaja. Okey. Ni sama cara dia dengan yang ni. Cuma selepas tu kita terbalikkan je. C sama dengan 5. Okey. Macam mana cara kita pindahkan? Macam mana kita nak pindahkan 3 ni Okey. Dapatlah C sama dengan 5. Okey, kita dapat C sama dengan 5. Okey. Seterusnya, kita dah ada nilai C dan kita pun dah ada nilai M. Okey, kita masukkan dalam persamaan garis lurus. Maka persamaan garis lurus ialah Y sama dengan M kita gantikan 1/2 X
kita dapat C 5 tambah 5. Okey, selesai untuk contoh yang pertama. Okey, kat sini ada apa-apa soalan sebelum cikgu pergi ke contoh seterusnya? Ada apa Tak soalan? ada. Faham macam mana kita cari C? Faham. Faham. Faham, cikgu. Okey. Faham. Okey, kalau tak ada masalah kita tengok ke contoh yang kedua. Okey. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P dan Q. Okey, dekat sini kita ada 2 titik. Okey, contoh yang seterusnya kita ada 2 titik. Okey, dekat sini kita tak ada keturunan M. Okey, kita tak ada M kita tak ada Okey, yang ni adalah contoh untuk 2 titik. Kita tak ada M. Jadi okey, mari kita tengok. Okey, kita ada 2 titik. Jadi yang pertama sekali mestilah kita cari keturunan. Daripada 2 titik kita boleh cari keturunan M. Okey. Ataupun gradient Okey dah. Okey, mari kita cari macam mana nak cari gradient atau keturunan. M sama dengan formula dia. M sama dengan Y kuasa Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey. Kat sini kita ada ni X1, yang ni Y1. Yang ni X2, yang ni Y2. Kita ada X1. Kita pun masukkan dalam formula keturunan. Y2 kita apa? Negatif 7. Negatif 7 tolak dengan Y1 kita 5. 5. Kita dapat yang atas. Yang bawah pula. Kita kira. X2 kita 2. 2 tolak dengan X1 kita negatif 1. Jadi disebabkan tolak kita ada negatif 1, kita letak kurungan. Negatif 1. Negatif jumpa dengan negatif. Jadi positif. Negatif jadi positif. Jadi 2 tambah 1. Negatif tolak dengan 5. Jadi dia hutang 7, hutang lagi 5. Dapatlah hutang 12. Hutang semakin bertambah. 2 tambah 1 dapat 3. Kita dapatlah keturunan kita. Kita kecilkan. Nisbi 3, 1, 4. Jadi kita dapat negatif 4 keturunan kita. Kita dah dapat keturunan kita negatif 4. Seterusnya kita nak cari nilai C, mestilah kita ada 1 titik dan keturunan. Keturunan kita dah ada. Kita boleh je ambil titik mana yang kita nak guna. Contoh cikgu ambil titik P. Bagi titik P, negatif 1, 5. Cikgu contoh cikgu ambil titik P. Di mana X dia adalah negatif 1, Y dia adalah 5. Kita gantikan nilai M, X dan Y ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C untuk menentukan nilai C. Kita nak cari nilai C. Kita ada titik Y, 5 kita masukkan. Lepas tu keturunan kita ada negatif 4. Kita masukkan M kita sama dengan negatif 4. Dan seterusnya kita darab dengan X, negatif 1. Tambah dengan C. Kita tambah dengan C. Macam biasa. Kita darabkan. Negatif 4 darab dengan negatif 1. Negatif darab dengan negatif. Jadi positif. Jadi 4 darab 1, 4. 5, kita turun je 5 macam biasa. Seterusnya, macam mana kita nak pindahkan 4 ni supaya kita dapat C. Macam biasa, macam mana kita nak pindahkan 4 adalah positif. Jadi mestilah kita tolak 4 untuk hapuskan 4 ni. Jadi, bila di sebelah kanan tolak 4, di sebelah kiri pun kita kena tolak dengan 4. 5 tolak 4 sama dengan 4 tolak dengan 4 tambah C. Barulah kita dapat 5 tolak 4, 1. 4 tolak 4. Kosong, tak ada nilai. Jadi tinggal C sahaja. Jadi C kita sama dengan 1. Kita dapat C1. M pun kita dah ada. C pitasan Y pun kita dah ada. Jadi kita boleh masukkan dalam persamaan garis lurus. Maka persamaan garis lurus yang kita dapat adalah Y
sama dengan, okey, kecurunan kita negatif 4X tambah dengan 1. Okey, ini adalah persamaan garis lurus kita yang terakhir. Okey. Sampai sini ada apa-apa soalan? Faham? Faham tak? Faham cikgu. Okey, faham Tak ada masalah Yang lain, yang lain? Yang lain faham tak? Faham cikgu. Okey, Faham, tak ada cikgu. masalah. Okey, kita pergi tengok contoh yang ketiga. Okey, kita tengok contoh ni pula. Rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS. Okey, garis lurus P dan Q, garis lurus RS. Diberi bahawa garis lurus PQ adalah selari dengan paksi X. Okey, garis lurus yang ni PQ. Okey, dia selari dengan paksi X. Okey, kita tengok garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y. Okey, RS, yang ni RS selari dengan paksi Y. Okey, tentukan persamaan garis lurus PQ. PQ, okey, dia pertama dia nak kita persamaan PQ. Yang kedua, persamaan garis lurus RS. Okey, mari kita tengok. Okey, untuk cari persamaan garis lurus PQ, yang pertama macam biasa, kita ada dua titik. Okey, untuk cari kecurunan kita perlukan dua titik kan? Okey. Daripada dua titik ni kita boleh cari kecurunan persamaan garis lurus PQ dulu. Okey, kita ada titik A 24. Okey, titik A 24. Kita ada M04. M04. Okey, di mana titik ni dan titik ni kita guna untuk garis lurus PQ. Okey, kita ada dua titik, kita boleh cari M. Okey, 4 tolak 4. Okey, kita tentukan Okay. X1, Y1, X2, Y2. Okey. Mari kita masukkan dalam formula kecurunan. Okey. M sama dengan 4 tolak 4, 2 tolak 0. Okey, untuk yang ni kita guna M sama dengan Y1 tolak Y2 dengan X1 tolak X2. Okey, kita boleh guna mana-mana. Kita nak sama ada untuk cari kecurunan ni, cikgu nak ingat kita boleh guna sama ada kita nak guna Y1 dulu ataupun Y2. Kita nak tolak macam, okey, dia sama dengan, kamu boleh cari Y2 tolak dengan Y1. Ingat, apabila kamu guna Y2 di hadapan, jadi X pun perlu X2 tolak dengan X1. Okay, ingat kalau kamu nak guna Y1, kayaknya kamu nak guna Y1 dahulu, jadi pastikan di bawah pun X1 dahulu. Okey. Faham untuk kecurunan yang ni? Faham Okey. cikgu. Faham cikgu. Okey. Kalau tak ada masalah kita tengok. Okey, 4 tolak 4, 2 tolak 0. Kita dapat 0/2. Okey, apabila 0/2 kamu tekan, kalkulator dapat 0. Jadi nilai dia 0. 0 bermaksud kecurunan dia adalah 0. Jadi okey, kita tengok pintasan Y dia sama dengan, okey, kita ada pintasan Y dia. Kita tengok garis lurus PQ dia menyentuh pintasan Y ni Y pada titik pada titik 4. Pada paksi Y 4 Okey, jadi pintasan Y dia kita ada 4. Okey, pintasan Y adalah C. Jadi maka kita pun dah ada kecurunan, kita pun dah ada pintasan Y iaitu C. Maka persamaan garis lurus PQ ialah, okey, kita masukkan Y sama dengan, tapi M dia adalah 0. Okey, M 0, X tambah dengan pintasan Y dia C 4. Jadi 0 darab X 0 lah. Kita dapat Y sama dengan 4. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan 4. Okey, mari kita tengok yang B pula. Okey. Kecurunan garis lurus RS. Okey, ni RS dengan titik A dan N. Okey, kita ada titik N, titik A. Okey, kita guna dua titik ni sebab dua titik ni berada di atas garis lurus RS. Kamu tak boleh guna titik lain sebab titik ni tidak berada di atas garis lurus RS. Okey, kita mestilah ambil dua titik yang berada di atas garis lurus tersebut. Okey. Kita ada dua titik, titik N dan titik A. Okey, daripada dua titik kita boleh cari kecurunan. Okey.
Kita nak guna, okey, yang ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita guna 4 tolak dengan kosong, Y1 tolak Y2 4 tolak kosong jadi 2 tolak dengan 2. Okey, kita dapat 4 tolak kosong 4, 2 tolak 2 kosong. Okey, apabila kita kira tak tertarif. Maknanya tak boleh kira arrow. Jadi kita untuk kecurunan garis lurus RS adalah tak tertarif dan sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y. Maka persamaan garis lurus RS ialah X sama dengan 2. Okey, kita cuma ada nilai X saja. X sama dengan 2. Garis lurus dia. Sebab kecurunan dia adalah tidak tertakrif. Okey. Jadi garis lurus dia adalah selari dengan paksi Y yang berjarak 2 unit dari paksi Y, maka persamaan dia X sama dengan 2. Dia melalui pada paksi Y pada jarak 2. Okey, pada jarak 2. Okey. Dekat sini ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya sebelum kita pergi kepada seterusnya? Faham tak? Contoh untuk persamaan garis lurus yang ni. Faham. Faham Faham ni. Okey, ingat yang ni untuk garis lurus yang mempunyai kecurunan kosong dan tak tertakrif. Macam mana kita persamaan dia. Okey, kalau tak ada masalah yang ni. Okey, mari kita tengok contoh yang keempat iaitu garis lurus yang selari. Okey Raja di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan persamaan, okey ini persamaan dia. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P 54. Okey ni titik P 54. Okey ni garis lurus yang selari dengan AB. Okey. Okey mari kita tengok cara dia. Okey. Persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan negatif 2X tambah C. Maka okey untuk AB kecurunan dia adalah negatif 2. Okey, untuk persamaan AB, kita ada persamaan. Jadi persamaan dia Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tambah 6. Okey. Negatif 2 adalah M. M sama dengan negatif 2. Okey, kita dah dapat untuk persamaan yang pertama, kecurunan dia adalah negatif 2. Okey. Kita dah ada kecurunan. Okey, lepas tu garis lurus yang dikehendaki adalah selari dengan AB. Okey, garis lurus yang kita nak ni adalah selari dengan garis AB. Okey. Maka kecurunan M bagi garis lurus tersebut ialah negatif 2. Disebabkan dia adalah garis yang selari, maka kecurunan garis yang pertama sama dengan kecurunan garis yang kedua. Jadi untuk kecurunan garis yang kedua pun jadi sama M sama dengan negatif 2. Okey. Kita gantikan nilai M, X dan Y ke dalam Y sama dengan MX plus C untuk menentukan nilai C. Okey, untuk cari nilai C, okey, kita mestilah ada kecurunan, kita dah ada. Koordinat X dan koordinat Y pun kita dah ada satu titik. Okey, jadi kita boleh cari C. Okey, kita masukkan. Okey, kecurunan Y adalah 4. Okey, ni X, ni Y. Okey, Y adalah 4. Kita masukkan 4. Sama dengan M negatif 2. Okey, M negatif 2. X 5 tambah dengan C. Okey. Negatif 2 darab dengan 5, 10. Jadi kita dapat negatif 10. Okey, 4 sama dengan negatif 10 tambah C. Okey, macam mana kita nak pindahkan negatif 10 ni untuk dapatkan nilai C? Okey. Kita negatif 10. Okey. Untuk hilangkan negatif 10, kita tambah berapa? Kita ada negatif 10, jadi kita mestilah tambah berapa? 4. Okey, untuk hilangkan negatif 10, mestilah kita tambah 10 kan? Okey, 4, apabila belah kanan tambah 10, belah kiri pun kita tambah 10. Jadi 4 tambah 10 sama dengan negatif 10 tambah 10. Okey, tambah dengan C. Okey, sama dengan
Okey, sebab itulah cara ni dia dapat 4 tambah 10. Okey, cikgu tunjuk macam mana kita dapat 4 tambah 10 Okey. Jadi 4 tambah 10 14. Okey, sama dengan negatif 10 tambah dengan 10. Kosong. Jadi kita hilang 10 ni belah ni, kita tinggal C sahaja. Jadi kita dapat C sama dengan 14. Okey. Kita dapat C kita 14, keturunan pun kita dah ada. Jadi kita bolehlah buat persamaan untuk garis lurus ni Okey, maka persamaan garis lurus yang selari dengan AB dan melalui titik P ialah kita boleh balik Y sama dengan M kita ada negatif 2, masukkan negatif 2, X tambah dengan C dia adalah 14. Okey, 14. Okey. Dapatlah keturunan yang seterusnya. Okey, untuk garis selari ni ada apa-apa masalah? Belum cikgu nak masuk ke bahagian yang seterusnya? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, semua boleh ikut lagi Boleh cikgu. Okey, tak ada okey, masalah Okey, semua boleh ikut lagi. Okey, seterusnya kalau tak ada masalah untuk macam mana kita buat persamaan. Okey. Mari kita tengok untuk standard pembelajaran yang seterusnya iaitu titik persilangan antara dua garis lurus. Okey. Untuk yang ni kita nak cari, kita ada dua garis lurus. Okey, kita nak cari titik ni, titik persilangan dua garis lurus ni. Okey, kita nak cari yang ni, titik persilangan. Okey, mari kita tengok standard pelajaran seterusnya untuk cari macam mana kita nak cari titik persilangan dia. Okey. Yang pertama, mari kita baca. Titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan kaedah-kaedah berikut. Okey, yang pertama, kita guna kaedah melukis kedua-dua graf garis lurus pada satah atas yang sama dan tentukan titik persilangan daripada graf. Okey, kita boleh guna kaedah graf. Okey, yang pertama kita boleh guna kaedah graf. Okey, yang kedua, penyelesaian persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okey, kita ada tiga cara macam mana kita nak cari persilangan antara dua garis lurus. Yang pertama kaedah graf dan yang kedua kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okey. Okey, mari kita tengok macam mana kaedah graf tu, macam mana kaedah penggantian dan macam mana kaedah penghapusan tu. Okey. Okey, ini adalah contoh yang pertama kita tengok. Ini adalah cara kaedah graf. Okey, kaedah graf. Okey. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Okey. Dia suruh kita cari persilangan antara garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Jadi, untuk kaedah graf, yang pertama kita mestilah sediakan graf atas, okey. Lepas tu, kita buat satu table untuk buat tandakan pada graf atas untuk buat garis lurus. Okey, yang pertama, kita ada nilai, kita buat nilai x, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Kita pun plot di graf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan plot y. Okey, yang ni adalah y. Yang ni adalah x. Okey. Okey. Untuk cari, okey, kita nak dapatkan, kita plot pada x negatif 1, kita nak dapatkan y. Okey. Contoh dia macam ni. Kita dah ada persamaan yang diberi, kita tukarkan dulu kepada bentuk persamaan kecurunan. Okey. Kita dah tukar dapat persamaan kecurunan. Okey. Lepas tu kita masukkan. Contoh yang pertama, negatif 1. Kita dah ada x negatif 1 Okey, x negatif 1. Okey, kita masukkan untuk dapatkan nilai y. Okey, kita guna x negatif 1. X sama dengan negatif 1. Okey, kita masukkan. Y sama dengan negatif 2. Okey, x adalah negatif 1. Negatif 1 tambah dengan 5. Okey, kita dapat y dia negatif, temu negatif jadi positif. Jadi 2 darab 1, 2.
tambah dengan 5. Okey, dapatlah 2 tambah 5, 7. Okey, 7. Kita dapat Y dia adalah 7. Okey, macam itulah cara kita nak cari nilai Y untuk plot graf. Okey. Okey, lepas kita dah dapat semua, kita cari untuk X0, kita cari untuk X1, X2, X3 dan X4. Okey. Kita dah dapat nilai Y, kita pun plot. Tandakan pada graf ni. Okey, kita tanda. 7, 1, 5, 0. Okey, 1, 3. Okey, yang ni 1, 3, 2, 1, 2, 1. Sampailah yang kita dapat 4, negatif 3. 4, negatif 3. Okey, kita dah siap untuk garis lurus yang pertama. Okey, seterusnya garis lurus yang kedua pula. Kita ada 2 garis lurus. Okey, yang kedua. Okey, kita dapat kita tukarkan kepada bentuk persamaan kecurunan. Okey. Okey, kita bentukkan dalam bentuk kecurunan. Kita dapat Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2. Okey, macam mana kita nak cari nilai Y dia? Okey, kita nak plot pada titik X negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam sama je macam yang kecurunan tadi, kita gantikan. Okey, kita ada Y, kita gunakan X sama dengan negatif 1. Okey, kita gantikan Y sama dengan negatif 1/2. Okey, X dia adalah negatif 1. Okey, tambah dengan 1/2. Okey, jadi Y dia negatif bertemu dengan negatif jadi positif, jadi 1/2 tambah dengan 1/2, kita akan dapat 1. Jadi kita dapat Y kita 1 untuk X negatif 1. Okey, kita pun kira yang lain juga. Untuk X0 kita dapat Y 1/2. Untuk X1 kita dapat Y0 dan seterusnya. Okey, lepas kita dah siap tabel ni, kita plot di atas graf katanya. Okey, kita plot. Kita dapatlah plot yang untuk persamaan yang kedua. Okey, selepas selesai plot, kita pun garis. Untuk kecurunan pertama kita garis. Okey, lepas tu untuk kecurunan yang kedua pun kita garis melalui titik-titik yang kita tanda tadi tu Okey. Daripada garisan ni kita dapatlah titik persilangan bagi dua garis lurus ni. Okey. Okey, kita dapat titik persilangan dekat garis lurus ni, kita tengok berapakah titik persilangan dia. Okey, titik persilangan dia 3. Okey, kat sini 3. Y dia adalah negatif 1. Okey, Y dia adalah negatif 1. Okey, ini adalah titik persilangan. Okey, kita dapat 3 negatif 1 titik persilangan dia. Okey, ini adalah untuk kecurunan X plus 2Y sama dengan 1. Dan yang merah ni adalah persamaan untuk 2X tambah Y sama dengan 5. Okey, jadi selesailah untuk contoh yang pertama, macam mana kita guna kaedah graf nak tentukan titik persilangan dua garis lurus. Okey. Okey, ada masalah tak kat sini? Saja ada masalah tak untuk yang macam mana kaedah graf ni? Tak ada. Tak ada. Faham macam mana nak cari gunakan tabel ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Yang lain tak ada masalah Okey, kalau tak ada masalah, cikgu nak pergi kepada kaedah yang seterusnya. Okey. Cikgu ada kaedah yang seterusnya adalah kaedah pergantian. Okey, tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2X tambah Y sama dengan 5 dan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 5. Okey. Sama macam garis lurus yang tadi. Okey, kita ada dua garis lurus. Okey. Yang pertama, kita salin 2X tambah Y sama dengan 5. Yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 1. Okey. Okey, yang ni adalah persamaan yang pertama. Okey. X tambah 2Y sama dengan 1 adalah persamaan yang kedua. Okey. Daripada persamaan yang pertama ni, 2X tambah Y sama dengan 5, kita tukarkan. Okey, daripada persamaan pertama kita pindahkan dalam bentuk kecurunan. Okey, kita dapat Y, kita nak dapatkan nilai Y saja. Y sama dengan 5 tolak 2X. Okey, yang ni kita namakan sebagai persamaan yang ketiga. Okey, kita dah ada persamaan pertama, kedua dan yang ketiga.
Okey. Kita gantikan persamaan yang pertama kita tukar tadi kepada persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang kedua. Kamu ingat apabila kamu gunakan persamaan yang pertama untuk jadikan persamaan yang ketiga ni, kamu tak boleh masukkan persamaan yang ketiga ni ke dalam persamaan yang pertama tadi. Jadi kamu kena masukkan ke dalam persamaan yang belum kamu buat apa-apa ni. Sebab persamaan yang ketiga ni adalah daripada persamaan yang pertama. Dia benda yang sama saja. Okey, faham Okey, jadi masukkan dalam ganti tempat yang kedua, persamaan yang kedua. Okey, kita gantikan Okey, X. Okey, X tambah dengan 2, tambah dengan 2, Y. Okey, kita dah ada persamaan 3 tadi kan. Y, kita gantikan dengan 5 tolak 2X. Okey, Y, 5 tolak 2X sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey, jadi kita selesaikan. 2 darab 5, 10. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, negatif. Okey, negatif. Jadi kita dapat yang baru, X tambah 10 tolak 4X sama dengan 1. Okey, lepas tu kita selesaikan. Okey, kita nak dapatkan nilai X sebab okey, kita selesaikan dapat nilai X. Okey, pindahkan X dengan X, nilai nombor dengan nilai nombor Okey, kita dapat X tolak 4X sama dengan 1 tolak dengan 10. Okey, jadi kita selesaikan 4X, negatif 4X tambah 1, tambah X, kita dapat negatif 3X. Okey, 1 tolak 10, negatif 9. Jadi kita pindah, kita dapat X sama dengan 3. Okey, kita dapat nilai X. Nilai X kita dah dapat. Nilai Y kita belum dapat lagi kan. Okey, titik persilangan mestilah kita ada X, Y kan, nilai koordinat. Okey, kita gantikan X sama dengan 3 dalam persamaan yang kita guna tadi. Kamu boleh sebenarnya untuk gantikan X ni, kamu boleh masuk mana-mana persamaan Okey, kita gantikan dalam persamaan yang ketiga lah, mudah. Sebab kamu dah gantikan tinggal Y saja. Okey Okey, jadi kita tukar 3, Y sama dengan 5 tolak 2. 5 tolak 2, okey, X kita gantikan dengan 3. Okey, darab macam biasa, 2 darab 3, 6. Okey, 5 tolak 6, Y kita dapat negatif 1. Jadi kita dah ada nilai X, kita dah ada koordinat Y. Jadi maka titik persilangan ialah 3, negatif 1. Okey. Okey, cara kaedah pergantian. Okey, ada masalah untuk kaedah pergantian? Ada soalan untuk kaedah pergantian? Okey, ni cara kaedah pergantian. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Okey, tak ada Okey, kiranya kamu faham cara dia Okey. Persamaan pertama, kedua. Okey, sebab kita kan nak ganti masukkan Y. Okey, ni cara pergantian. Okey, kita masukkan, gantikan Y, kita dapat nilai X dahulu. Lepas tu dapat nilai X, barulah kita cari nilai Y. Okey. Okey. Mari kita tengok kaedah penghapusan pula. Okey. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2X tambah Y sama dengan 5 dan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 1. Okey Okey, cara kaedah penghapusan. Okey. Ada persamaan yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 5 dan garis yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, kita dah ada ni persamaan yang dua dibagi. Okey, kaedah penghapusan. Okey, untuk kaedah penghapusan kita daripada dua persamaan ni kita nak hapuskan, sama ada kita nak hapuskan X ataupun kita nak hapuskan Y. Okey, daripada persamaan ni kita nak hapuskan Y. Okey, untuk hapuskan Y kita ada persamaan 2 X tambah 2Y. Jadi mestilah persamaan satu ni kita samakan juga dia 2Y. Untuk kita hapuskan 2Y ni kan. Okey. Daripada persamaan satu ni kita darab. Okey, untuk dapatkan 2Y kita mestilah darab 2 kan. Okey. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, kita dapat 4X. Okey. Y darab 2 jadi 2Y. 5 darab 2 sama dengan 10. Okey, kita dapat persamaan yang ketiga. Okey, kita namakan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey. Daripada persamaan yang ketiga ni kita tolak dengan persamaan yang kedua tadi ni. Yang ni persamaan yang kedua. Okey, kita tolak 4X tolak dengan X dapat 3X. Okey,
4x tolak, kita tolak Okay. 4x tolak x dapat 3x. 2y tolak 2y. Jadi kita hapuslah. 2y tolak 2y tinggal kosong. Okey. 10 tolak 1, 9. Okey. 3x sama dengan 9. Kita boleh selesai cari x. Okey. X pindah 3 dapatlah 9 bahagi 3. X sama dengan 3. Okey. Kita dapat nilai x sama dengan 3. Sama juga macam kaedah penggantian tadi. Selepas kita dapat x, kita gantikan ke dalam persamaan tu. Gantikan. Okey. Kita ambil 2 x sama dengan 3. Okey, 2 sama dengan 3. 2 dalam kurungan 3 tambah y sama dengan 5. Okey, kita selesaikan. 2 darab 3, 6 tambah dengan y sama dengan 5. Okey. Kita pindah, kita dapat y sama dengan 5 tolak 6. Jadi 5 tolak 6 dapat negatif 1. Maka titik persilangan ialah 3 dan negatif 1. Kita dapat koordinat x dan koordinat y. Okey, jawapan bagi tiga-tiga kaedah, jawapan dia adalah sama sahaja. Jadi kamu boleh gunakan kaedah mana-mana yang kamu rasa mudah untuk kamu. Okey Okey. Okey, dekat untuk kaedah penghapusan ada apa-apa masalah? Ada masalah tak untuk kaedah penghapusan? Okay, tak ada Okey. Kalau tak ada, mari kita tengok kepada standard pelajaran yang seterusnya, iaitu kita menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okey Okey, boleh dengar jelas suara cikgu? Boleh. Okey. Boleh. Okay, mari kita tengok cara kita menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Okey. Yang pertama, kita kena pasti dulu masalah dia. Okey. Darjah di sebelah menunjukkan segi 4 selari. PQRS. Okey, kita ada segi 4 selari. Kita ada segi 4 selari PQRS. Diberi bahawa kecurunan SR ialah 1/2 dan pitasan Y garis lurus PS ialah negatif 4. Okey, kita ada kecurunan SR 1/2 dan pitasan Y garis lurus PS adalah negatif 4. Jadi kita ada segi 4 selari. Lepas tu dibawa kecurunan 1/2 SR. Okey, kita ada SR. Kecurunan dia adalah sama dengan 1/2. Okey, kecurunan SR adalah 1/2 dan pitasan garis lurus PS. Okey, kita ada PS ialah negatif 4. Okey ni. PS negatif 4. Jadi dekat sini adalah negatif 4 pada baksi Y negatif 4. Okey. Seterusnya kita merancang strategi Okey, macam mana? Okey, untuk soalan pertama dia nak nilai H. Okey. Macam mana kita nak mencari nilai H? Okey, kita ada nilai H adalah Q kosong H, di mana H adalah koordinat Y Okey. H adalah koordinat Y. Kiranya kita nak tahu nilai dekat sini. Y pada paksi Y ni berapa. Okey, cara dia. Kita ada kecurunan SR. Okey, kecurunan SR adalah selari dengan garis lurus PQ. Apabila selari, jadi kecurunan dia adalah sama. Jadi kecurunan untuk PQ juga adalah 1/2. Jadi kamu boleh daripada garis lurus PQ, kita nak cari macam mana nak dapatkan koordinat Y ni. Okey. Kamu ingat untuk cari persamaan, untuk cari kecurunan, kita boleh gunakan syarat di mana gunakan 2 titik untuk mencari kecurunan. Jadi kita boleh guna cara penyelesaian 2 titik. Okey. Jadi kita ada Y2 tolak dengan Y1 sama dengan X2 tolak dengan X1. Okay. Kita gunakan kaedah 2 titik untuk cari kecurunan. Okey. Sekarang ni kita dah ada kecurunan. M kita dah ada 1/2. Okey, kita gantikan. Okey, yang ni X1, yang ni Y1, yang ni X2, yang ni Y2. Okey, kita gantikan. H tolak dengan Y1, 6 per dengan
S2 kosong tolak dengan negatif 4. Negatif 4. Okey, kita ada M dia 1/2. Okey, kita dapat M dia 1/2. Okey, selepas tu kita selesaikan. Okey, H tolak 6. Okay, kita dapat H tolak dengan 6 per dengan negatif bertemu dengan negatif jadi positif. 4. Okey, sama dengan 1/2. Okey. Okey, kita nak hilangkan 4 ni pergi ke sebelah. Okey, cara dia kita darab dengan 4. Jadi H tolak dengan 6 per dengan 4. Okey, kita darabkan dengan 4. Jadi apabila darab dengan 4, yang sebelah pun kita darab dengan 4. Okey, kita dapat. Okey, kita dapat 4 darab bahagi dengan 2 dapat dengan 1, 2. Okey, kita dapat 2. Yang ni 4 potong. Okey, dapat H tolak dengan 6. Okey. Seterusnya kita pindahkan 6. Okey, macam mana kita nak pindahkan 6? Negatif 6 jadi H tolak 6 mestilah kita tambah dengan 6 untuk hapuskan 6. Jadi apabila kita tambah 6, di sebelah kanan pun kena tambah dengan 6. Okay. Dapatlah. Ni kita hilang. Okey. Negatif 6 tambah 6 dapat kosong. Jadi kita tinggal H sama dengan 2 tambah 6, 8. Jadi kita dapat H kita 8. Okey, selesai untuk cari nilai H. Jadi dekat sini adalah H dia adalah 8. Di mana di paksi Y dia adalah 8. H ni adalah sama dengan Y. Okey. Mari kita tengok untuk soalan yang kedua, persamaan garis lurus PS. Okey, kita nak PS. Okey, untuk persamaan garis lurus PS, kita nak cari persamaan garis lurus, mestilah kita ada titik. Kita mesti ada satu titik. Jadi kita boleh ambil titik P. Negatif 4 dan 6. Okey, kita boleh ambil titik ni Lepas tu, kita ada pitasan Y dekat sini. Nampak ni? Yang menyentuh pada paksi Y. Kita ada pitasan Y. Di mana pitasan Y dia adalah negatif 4. Jadi, daripada pitasan Y, okey. Lepas tu kita dah ada pitasan Y, kita dah ada. Okey, kita belum ada kecerunan. Jadi untuk cari kecerunan garis lurus PS, okey, kita mestilah ada dua titik. Sekarang ni kita baru ada satu titik. Jadi kita boleh gunakan titik pada pitasan Y. Okey, titik pada pitasan Y adalah okey, Y negatif 4, X dia adalah kosong. Jadi kita boleh gunakan pada koordinat titik T. Jadi kita dah ada dua titik. Titik yang pertama titik P dan titik yang kedua adalah titik T. Jadi kita boleh cari kecerunan. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan? Okey. Ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okay, untuk kecerunan yang seterusnya, M sama dengan, okey, kita kira 6 tolak dengan negatif 4 per dengan negatif 4 tolak dengan kosong. Okey, tolak kosong. Kita dapat tambah 10 per 4. Okey. Okey. Kita dapat negatif 10 per 4. Okey, kita kecilkan. Kita dapat negatif 5 per 2. Kita kecilkan 5. Okey. Okey. Lepas tu, kita dah dapat kecerunan. Okey, kecerunan kita dah ada. Okey. Titik pun kita dah ada. Pitasan Y pun kita dah ada. Jadi kita bolehlah buat kesimpulan maka kita bentukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey. Okey, jadi Y sama dengan M kita dah ada. Negatif 5 per dengan 2 X tambah dengan C kita adalah negatif 4. Negatif 4. Okey. Jadi Y sama dengan negatif 5 per dengan 2 X
tambah dengan okey. Jadi tambah temu tolak kita jadi tolak. Okey, tolak dengan 4. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, dapat untuk persamaan garis lurus PS. Okey, seterusnya kita tengok C. Pitasan X bagi garis lurus PS. Okey Okey. Pitasan X bagi garis lurus PS adalah kita PS kita dah ada garis lurus PS kan. Okey, Y sama dengan negatif 5/2X tolak 4. Jadi dia tanya pitasan X. Okey, kita nak tahu pitasan X. Ni, pada pitasan X adalah menyentuh garis lurus Y. Okey. Apabila pitasan X, kita mestilah tahu Y adalah sama dengan kosong. Jadi kita masuk gantikan kosong sama dengan negatif 5/2 X tolak dengan 4. Okey, kita gantikan. Okey, kita pindah, kita dapat 5/2X negatif 4. Okey, kita pindahkan Jadi X kita dapat X kita akan dapat negatif 4 darab 2 dengan sama dengan X negatif 4 kita pindah 2 kita dapat negatif 8. Okey, X sama dengan negatif 8 dengan 5. Okey, kita dapatlah pitasan X bagi garis lurus PS. Okey, ada masalah kat sini? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ada masalah tak? Ya, ada masalah tak untuk menyelesaikan masalah ni? Okey, tak ada Okey, kalau dah tak ada, seterusnya kita buat latihan sikit daripada pembelajaran kita hari ni. Okey, sekejap Okey, kalau dah tak ada, kita pergi kepada Okey, kalau dah tak ada, kita pergi kepada latihan untuk hari ni. Okey, cikgu nak semua bersedia Okey. Kamu dah hari ni kamu dah belajar macam mana nak cari titik persilangan, macam mana nak tentukan persamaan. Okey, mari kita buat latihan sikit untuk menggunakan kuizi. Okey. Cikgu ada sediakan 8 soalan. Okey, cikgu nak kamu jawab ke 8 soalan dalam masa 10 minit Cikgu bagi masa 10 minit untuk kamu jawab dulu 8 soalan ni. Lepas tu barulah kita berbincang. Okey Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, Boleh semua dah ready cikgu. Okey, bersedia semua? Okey, kita mulakan. Sekejap cikgu bagi link. Okey. 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 Okey, cikgu dah letakkan link pada mesej tu. Okey, semua boleh masuk Okey, masuk. Tulis nama dan kelas Okey, cepat-cepat. Cikgu bagi masa 2 minit untuk tulis nama dan kelas. Kita mulakan. Bagi yang ada masalah lain tak apa. Kamu boleh jawab kemudian. Cikgu sediakan dalam slide nanti. Yang ada masalah lain, kamu tengok dulu kawan-kawan kamu. Okey. Baru 22 orang. Okey, cepat. 23. Okey, tak sampai separuh lagi. Okey, cepat.
Okey, ramai lagi ni tak masuk ni. Cepat. Yang ada masalah lain tak apa. Yang ada masalah lain kamu tengok dulu kawan kamu jawab. Nanti cikgu sediakan dekat site yang lain pula kamu boleh jawab. Okey, ada lagi? Okey, ada lagi ke yang nak masuk? Ada lagi ke yang nak masuk? Okey. Ada lagi? Ada lagi ke yang masih nak masuk? Kalau tak ada, cikgu nak tekan kita mula. Yang ada masalah lain tak apa. Okey Okey, kalau dah tak ada, kita boleh mula untuk kuis permainan kita pada hari ini. Okey, semua dah siap sedia Okey, cikgu tekan mula. Cikgu bagi masa dalam 10 minit untuk kamu jawab. Selepas tu cikgu stop Okey, kita boleh mula menjawab sekarang. Okey.
Okey, tinggal lagi 5 minit. Okey, yang dah selesai menjawab masuk Google Meet balik Yang dah selesai menjawab masuk Google Meet balik. Okey, ada 3 minit je lagi. Tinggal 3 minit je lagi. Okey, bagi yang terkeluar atau left tu masuk balik Google Meet Hari ni musim hujan, cikgu faham, tak apa. Line tak berapa okey hari ni. Yang terleft atau terkeluar tu masuk balik Google Meet. Kita tunggu kawan-kawan kamu yang masih boleh siap jawab. Okey, ada 2 minit je lagi. Okey, ada 2 minit je lagi. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Yang terleft terkeluar masuk balik Google Meet
Okey. Okey, cepat. Masa dah nak habis. Okey, 10 saat lagi. Cikgu nak tekan end. Okey, 9, 3, 2, okey. 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 Tamat. Okey, tahniah kepada Nurul Farisha. Dapat tempat pertama. Okey. Kita tengok. Okey, Nurul Farisha tempat yang pertama. Muhammad Arif tempat yang kedua dan Arina dan yang lain juga Tahniah semua Okey, kerana selesai menjawab. Pada yang tak sempat tu tak apa. Nanti cikgu sediakan soalan lain dalam site, kamu boleh cuba lagi jawab. Okey, macam mana? Susah ke senang soalan? Macam mana? Dah masuk Google Meet ke semua? Masuk dah. Okey, cikgu nak tanya macam mana soalan, susah ke senang? Cikgu dah masa, cikgu nak kira. Okey, tak sempat masa. Okey lagi, yang lain, yang lain. Yang lain? Senang cikgu. Senang? Okey, yang lain, yang lain. Susah ke senang? Susah ke cikgu? Susah. Susah, ada yang susah, ada yang senang kan. Okey, tak apa. Mari kita tengok, kita bincangkan balik yang apa yang dah kamu jawab tadi. Okey, cikgu tengok ramai juga yang bermasalah. Kayaknya soalan ni agak susah jugalah kayaknya. Okey, mari kita tengok. Soalan yang pertama dan yang kedua. Okey. Cikgu bagi masa 30 saat untuk kamu jawab. Okey. Macam cara dia Okey, mari kita tengok soalan pertama. Tentukan persamaan garis lurus berikut. Garis lurus yang selari dengan paksi X. Okey, jadi kamu bila jawab soalan, kamu tengok terus. Key point dia adalah garis lurus dengan paksi Jap. Cikgu tak buat pen. Sekejap Okey. Okey. Tentukan, okey. Tengok paksi X. Okey, apabila paksi X, kita ingat kan, paksi X mestilah persamaan dia yang selari dengan paksi X, persamaan dia mestilah Y. Okey, kita tengok. Dan melalui titik negatif 1, negatif 4. Jadi kita tengok persamaan garis lurus. Dia mestilah Y sama dengan, okey, kita ada Y negatif 4. Jadi dapat Y negatif 4. Okey. Itu juga yang ni. Tentukan persamaan garis lurus berikut. Garis lurus yang mencacang. Yang melalui titik 9, negatif 9, 5. Okey, garis lurus yang mencacang. Garis lurus mencacang, kita ada paksi X dan paksi Y. Okey, garis lurus mencacang maknanya kita nak nilai X sama dengan, okey, X kita ada sama dengan, okey, tengok X adalah negatif 9. Jadi X negatif 9. Kita dapatlah X negatif 9. Okey, ada masalah untuk soalan 1 dan 2? Semua faham Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Tak ada masalah untuk soalan 1, 2? Senang Senang. Oh, okey. Soalan 1, 2 senang Okey, tak ada masalah. Okey, soalan 3 dengan 4. Senang ke susah? Bagi kamu senang ke susah? Kamu boleh jawab tak soalan 3 dan 4? Ada yang boleh jawab tak? Ada orang tak ni? Ada cikgu. Okey. Okey. Mari kita tengok soalan 3. Tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecurunan N dan kecurunan N dan pintasan Y ialah C. Okey, mari kita tengok. Kita ada M, kita ada C. Jadi kita masukkan je lah dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Okey, jadi kita ada N, kita ada C. Y, M kita 3, jadi kita ada Y, M kita adalah 3X. Okey, C dia adalah negatif 12, jadi kita ada negatif 12. Jadi jawapan dia
kita dapat Y sama dengan 3X tolak 12. Okey, mudah je kan? Okey, lepas tu tengok soalan 4. Tentukan persamaan garis lurus keturunan, sama juga. Kita solid Y sama dengan MX plus C. Okey, kita ada Y, M kita negatif 1, X tambah 10. Okey. Disebabkan kali dia adalah 1, jadi kita tulis Y sama dengan negatif X tambah 10. Jadi kita dapatlah untuk jawapan yang seterusnya. Okey, ada masalah untuk soalan 3 dan 4? Tak ada. Macam mana cari persamaan? Ada. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan yang kelima. Okey, yang kelima dan soalan yang keenam. Kamu rasa susah ke senang soalan yang kelima dan keenam? Macam mana? Boleh jawab tak soalan yang kelima dan yang keenam? Boleh jawab tak? Boleh. Ada orang tak ni? Ada cikgu. Okey, boleh Okey. Okey, mari kita tengok soalan yang kelima. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan titik Q. Okey, kita ada dua titik. Jadi macam biasa, apabila kita ada, untuk cari persamaan, kita mesti ada M. Dan kita mesti ada M dan C. Okey. Untuk cari M, kita ada dua titik. Jadi kita boleh cari M. Titik pertama, kita cari M. M sama dengan, okey, tolak 10 tolak dengan 1 per dengan 6 tolak dengan 3. Okey, kita akan dapat 9 per dengan 3 sama dengan 3. Okey, kita dapat M sama dengan 3. Okey, seterusnya kita cari nilai C. Kita ada ambil 1 poin. Lepas tu kita pun ada keturunan. Jadi kita masukkan Y sama dengan okey, kita masukkan nilai Y. Okey, ni X, ni Y. Okey, 1 sama dengan M kita 3, X kita 3. Jadi tambah C. Jadi kita dapat C sama dengan negatif 8. Okey, jadi kita ada C, kita ada M. Jadi kita pun masukkan dalam bentuk persamaan 3X tolak dengan 8. Jadi kita dapat dah Y 3X tolak 8. Okey, dapat persamaan dia. Untuk yang keenam, cari titik persilangan. Okey, yang ni titik persilangan antara dua persamaan. Okey, kamu boleh guna cara yang kamu rasa mudah. Okey, dan cikgu nak guna cara cikgu nak guna cara gantian. Disebabkan cikgu ada Y. Persamaan yang pertama ni dah ada Y. Jadi cikgu masukkan sahaja ke dalam persamaan yang Y ni. Okey, jadi cikgu selesaikan 3X tambah dengan 2. Okey. Persamaan pertama Y adalah 4X tolak dengan 11. Okey. Lepas tu sama dengan 11. Okey. Cikgu akan dapat last sekali. Kamu darab masuk ni. Lepas tu darab masuk ni. Okey, cikgu akan dapat 3X. Okey, tambah dengan 8X tolak dengan 22 sama dengan 11. Okey, selesai semua, cikgu akan dapat X sama dengan 3. Okey, X cikgu dah dapat sama dengan 3. Jadi kita masukkan dalam Y. Y sama dengan 4. Okey, X adalah 3 tolak dengan 11. Jadi cikgu dapat Y sama dengan 1. Jadi cikgu dapatlah poin dia 3, 1. Okey, ni titik persilangan dia. Okey, dapatlah 3, 1. Okey, ada masalah untuk soalan nombor 5 dan nombor 6? Ada masalah tak? Tak ada Ada cikgu. Okey, kalau tak ada, okey, semua faham? Okey. Okey, untuk soalan yang ke-7 dan yang ke-8. Okey, yang ni cikgu bagi mencabar sikit untuk kamu jawab. Okey, yang soalan ni agak susah sikit. Okey. Kalau kamu faham, insya-Allah kamu boleh jawab. Yang ke-7 ni sama je. Kamu boleh gunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Kalau nak guna kaedah graf, lambat pula kamu sebab ni cuma soalan ABC. Jadi kamu nak guna kaedah graf terlalu panjang. Kamu nak buat graf apa lagi, jadi kita boleh guna penghapusan ataupun penggantian. Okey, kita ada susunan 7X tambah 3Y sama dengan 9. 3X tambah 7Y sama dengan negatif 9. Okey, kita ada
7x tambah dengan 3y sama dengan 9. Kita ada 3x tambah 7y sama dengan negatif 19. Okey, kita nak hapuskan x ataupun kita nak hapuskan y. Yang ni cikgu gunakan kaedah penghapusan. Okey, cikgu nak hapuskan cikgu nak hapuskan 3s 2. Okey, cikgu nak hapuskan x. Okey, disebabkan yang ni 7x, yang ni 3x, jadi cikgu nak hapuskan x mestilah persamaan pertama tolak persamaan 2 kita dapat kosong x. Jadi cikgu darabkan, cikgu darabkan yang ni dengan 3. Yang ni pun cikgu darab dengan 7. Jadi kita akan dapat yang baru 21x tambah 9y sama dengan 27. Okey, yang kedua kita akan dapat 21x tambah 49y sama dengan negatif 133. Jadi jadi kita boleh buat kaedah penghapusan. Kita guna tolak. Okey, 21x tolak 21x. Jadi kita dapat kosong. 9y tolak 49y. Jadi kita dapat negatif 40y. Sama dengan 27 tolak negatif 133. Jadi tolak-tolak jadi tambah. Jadi kita dapat 160. Okey, kita dah ada y. X kita dah hapus, jadi kita boleh cari y. Jadi y cikgu akan dapat y sama dengan negatif 4. Okey, dah dapat y, kita masukkan dalam mana-mana yang kamu nak masukkan. Pilih je persamaan yang ni atau persamaan yang kedua. Jadi kita cikgu ambil masukkan dekat persamaan yang masukkan dekat persamaan yang pertama, 7x tambah dengan 3y kita adalah negatif 4 sama dengan 9. Jadi kita kira 7x cikgu dapat 9 tambah dengan 4 dan 3, 12. Okey. Jadi x cikgu dapat 3. Okey. Jadi cikgu ada negatif 4 dan 3. Jadi cikgu dapat koordinat dia 3, negatif 4. Okey, 3, negatif 4. Dapat. Okey. Faham Ni kamu boleh guna sama ada kamu nak guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey, ada dua kaedah kamu boleh guna. Kalau nak gunakan kaedah graf, lambat. Okey, untuk yang ke-8. Raja di atas menunjukkan 3 garis lurus PQ, RS dan TU. Cari nilai H dan nilai K. Okey. Cikgu ada garis lurus PQ. Cikgu ada garis lurus PQ. Cikgu ada garis lurus RS. Cikgu ada garis lurus TU. Okey. Garis lurus yang pertama, y sama dengan 3x tolak 2. Okey, untuk garis lurus RS, dia beri y sama dengan x tolak 4. Okey. Garis lurus yang ketiga diberi kx tambah y sama dengan 2. Okey. Macam mana nak selesaikan? Dia nak cari nilai h dan nilai k. Okey. Untuk kita cari nilai h, yang pertama, okey, h adalah pada paksi TU. Jadi kita ada persamaan RS. Okey, titik tu berada pada garis lurus RS. Jadi kita boleh gunakan garis lurus RS. Garis lurus RS adalah y sama dengan, okey, ini untuk yang A okey. Y sama dengan x tolak 4. X tolak 4. Okey, kita gunakan titik pada titik B sama dengan 3 dan H. Okey. X dia adalah 3, jadi kita gantikan. Y sama dengan 3 tolak dengan 4. Okey. Y ni adalah H Okey, jadi kita tukarkan Y kepada H. Okey, 3 tolak 4 adalah negatif 1. Okey, kita dapat H. Settle dapat H. Okey, kita cari nilai K pula. Okey, untuk K.
Y sama dengan negatif KX negatif Y sama dengan negatif KX tambah dengan 2. Okey, cikgu tukarkan dalam bentuk kecurunan. Okey. Okey, C dalam 2. Okey, kita ada dekat K ni adalah kecurunan, di mana kecurunan bagi persamaan ini adalah M sama dengan negatif K. Okey. Ini adalah kecurunan dia. Okey. Untuk dapatkan kecurunan untuk garis lurus yang TU, okey. Kita nak cari kecurunan garis lurus TU. Kita ada 2 poin. Di mana poin yang pertama tadi kita gunakan titik V. Titik V kita dah dapat. Iaitu V kita adalah 3 negatif 1. Okey. 3 negatif 1. Poin yang kedua adalah pitasan Y. Kita ada poin yang kedua, pitasan Y. Pitasan Y adalah, Y dia adalah 2. Jadi X dia adalah 0. Jadi kita ada 2 poin di situ. Okey, poin pitasan dan poin V. 3 negatif 1. Okey. Daripada 2 poin ni kita boleh cari kecurunan. Jadi kita gunakan untuk cari kecurunan sama dengan kita kira Y negatif 1 tolak dengan 2, 3 tolak 0. Jadi M kita dapat negatif 3 dengan 3 sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat negatif 1 M. Okey, M. Okey. Disebabkan M adalah negatif 1, jadi kita tukarkan M sama dengan negatif K. Okey, negatif 1 negatif 1 sama dengan negatif K. Jadi kita dapat K adalah 1. Okey, dapat selesai. K adalah 1 dan H adalah negatif 1. Okey, selesai untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B. Okey. Cari titik persilangan antara garis lurus PQ dan garis lurus TU. Okey, kita nak garis lurus PQ dan TU. Okey, kita dah ada garis lurus yang baru yang ni adalah KS dia adalah 1. Okey. Jadi kita masukkan Y sama dengan K dia adalah 1. Negatif 1 X tambah dengan 2. Okey. Kita boleh gunakan kaedah penggantian. Okey, kamu masukkan terus. Pergantian. Okey, negatif X tambah dengan 2 sama dengan 3X tolak 2. Okey. Jadi kamu dapat cari nilai X kan? Okey. 3X tolak dengan, tambah dengan X. Okey. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi X adalah sama dengan 1. Okey. Kita dapat X1, jadi Y pun kita boleh cari. Y sama dengan 1 tolak 4. Kita dapat Y sama dengan negatif 3. Okey, kita dapat Y sama dengan 1 tolak okey. Y sama dengan sorry. Okey. Sambung balik. Okey. X sama dengan 1. Jadi kita gantikan Y kita. Okey. Kita gantikan. Sekejap cikgu. Cuba tukar. Okey. Dan cikgu. Okey, kita masukkan. Bukan yang ni. Okey, salah. Kita kena gunakan, masukkan dalam persamaan PQ Okey, jadi kita masukkan Y sama dengan 3 darab dengan 1 tolak dengan 2. Okey, kita dapat Y sama dengan 1. Jadi kita dapat koordinat dia 1, 1. Okey, dapat koordinat dia 1. Kita dapat dah jawapan dia. Okey. Itu saja. Okey, untuk kelas kita hari ni. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey.
Okey, kalau tak ada, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ya. Okey, cikgu nak kamu isi sekejap ya. Isi Google Form untuk kehadiran kamu pada hari ini. Okey. Okey, sekejap Okey. Okey, cikgu nak setiap orang isi dulu exit ticket untuk kelas hari ini sebagai kehadiran Google Meet. Okey, dah selesai isi, masuk balik Google Meet Okey, dah selesai? Dah belum? Dah selesai ke belum? Okey, dah selesai masuk balik Google Meet Okey, dah selesai ya? Selesai dah. Okey. Dah cikgu. Okey, yang dah selesai boleh tak hari ni kamu beritahu cikgu apa yang dah kamu belajar hari ni? Buat kesimpulan tentang apa yang kita belajar hari ni. Ada seorang. Beritahu cikgu apa yang dah belajar hari ni. Siapa-siapa je beritahu apa yang dah kamu belajar hari ni. Cepat. Menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okey, kita belajar ini menentukan titik persilangan dua garis lurus. Okey, lagi kaedah dia apa? Apa kaedah, contoh-contoh kaedah yang kita boleh gunakan untuk persilangan dua garis lurus tu? Untuk cari titik. Apa kaedah dia? Ada siapa-siapa boleh beritahu? Kaedah yang kita gunakan untuk cari titik persilangan tu. Ada 3 tadi kan kaedah. Kaedah graf. Lagi? Graf. Kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan. Okey. Kaedah penggantian dan penghapusan. Okey, lagi apa yang kita belajar ini? Yang mula-mula tadi kita nak cari apa? Kita cari Kecurunan. yang mula-mula tadi kita cari persamaan. Untuk cari persamaan kita perlu ada kecurunan kan? Betul tak? Kita kena ada kecurunan lagi. Kita kena ada apa? Pitasan? Y. Kita kena ada pitasan Y. Barulah kita boleh bentukkan satu persamaan. Okey. Itu betul belaka apa yang kamu beritahu. Apa yang dah kita belajar hari ni. Okey, iaitu macam mana kita nak menentukan persamaan dan macam mana kita untuk mencari titik persilangan dan menyelesaikan masalah-masalah berkenaan dengan garis lurus. Okey. Okey, semua dah selesai isi Google atau exit ticket? Dah. Okey, kalau dah selesai, okey, itu saja untuk kelas kita. Sebelum tu, cikgu nak kamu buat latihan dalam buku, selesaikan latihan dalam buku modul ke surat ke surat 140 sehingga 144. Kamu buat, kalau ada masalah kamu bagi tahu cikgu Kalau tak faham ke apa, kamu boleh tanya cikgu. InsyaAllah cikgu tolong terangkan apa yang kamu tak faham. Boleh Nanti cikgu bagi link, kamu hantar tugasan tu. Semua boleh Boleh. Selesaikan sampai habis 49 tu. Lepas tu hantar kat cikgu. Okey, kalau ada masalah, bagi tahu cikgu. Okey, itu saja untuk kelas kita pada pagi ni.
Okey, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.